Mak ayah kepada si isteri datang ke rumah pada pagi itu. Rindu nak jumpa cucu katanya. Mak pun terus bertanya, mana cucu aku? Tetapi tiada jawapan yang diberikan. Minum pagi dihidang. Si isteri pun jawab, hilang kat Bukit Merah Lake Town. Ayah terus ingin buat laporan polis, tetapi dihalang si suami. Apa yang terjadi sebenarnya? Weh, nanti dulu. Jangan skip video ni. Kalau korang suka dengan fakta menarik yang berada di kedudukan 5 teratas, korang boleh pergi ke YouTube channel paling top. Jangan lupa subscribe tau. Bukan kena bayar pun. Ketika itu, anak kecil yang dicari itu sebenarnya sudah tiada. Bukan hilang di Bukit Merah Lake Town. Si isteri terpaksa menipu ibunya kerana dipaksa suami untuk mereka-reka cerita. Anak kecil itu sebenarnya telah dibunuh oleh ayahnya sendiri. Semasa kejadian, suspek iaitu ayah mangsa keluar dari bilik air sambil mendukung mangsa dan berkata kepada isterinya, "Ayang, baby dah mati." Isteri suspek terkejut dan terus bertanya, "Kenapa baby boleh mati?" Si isteri berkali-kali bertanya kepada suspek. Suspek menjawab, "Abang tak tahu, abang tak bunuh." Isteri suspek menangis dan cuba memberikan bantuan pernafasan menggunakan mulut, tetapi tidak berjaya. Suspek pun cuba membantu, tetapi mangsa tetap tidak sedarkan diri. Mangsa kemudian diletakkan di atas sofa di ruang tamu rumah. Semasa mangsa dipakaikan baju kurung, isteri suspek pun mengangkat dan mendukung mangsa. Yang mengejutkan isteri suspek ialah dia ternampak satu lubang pada bahagian badan mangsa. Isteri suspek tidak pasti sama ada lubang faraj ataupun dubur, tetapi jelas kelihatan seperti usus terkeluar. Suspek dan isterinya meminjam kereta kawannya dan membawa mayat anak mereka ke Sungai Siput. Suspek mula menggali lubang dan tanam mayat anaknya di situ. Ketika itu, isteri suspek sedang sarat mengandung. Isteri suspek dapat melihat suspek mengangkat mayat anaknya itu dan masuk ke dalam belukar. Mayat dikambus dalam satu lubang. Sambil mengambus lubang, suspek berkata, "Baby, uncle tak bunuh, uncle tak sengaja, uncle minta maaf." Isteri suspek kemudian dipaksa membuat laporan polis yang anak mereka hilang di Bukit Merah Lake Town. Berikutan membawa kepada penangkapan suspek adalah kerana isteri suspek membuat laporan polis berikutan bapanya enggan pulang ke rumah sendiri. Keterangan isteri suspek dikatakan agak mencurigakan. Semasa disoal siasat, isteri suspek menedahkan bahawa anaknya mati dan dikebumikan di Sungai Siput. Suspek kemudian berjaya ditahan polis. Suspek didakwa atas tuduhan membunuh mangsa di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan di Mahkamah Tinggi Taiping. Mahkamah membuat keputusan suspek bersalah dan dihukum gantung sampai mati. Semasa memberikan keterangan di mahkamah, suspek sentiasa tersenyum. Ketika menceritakan detik-detik kejadian bunuh itu, suspek asyik tersenyum. Tiada pun riak wajah menyesal dan takut, dan juga tiada tanda-tanda sedih pada air muka suspek. Suspek sedar dan waras ketika kejadian berlaku. Tiada unsur-unsur suspek berhayal atau mabuk ketika membunuh mangsa. Suspek ingat semua perkara yang sudah berlaku. Ahli kimia mengesahkan mangsa merupakan anak tiri suspek. Dalam kes ini, pakar patologi forensik tidak dapat kepastian sebab kematian mangsa kerana jasad mangsa hanya tinggal tulang dan organ dalaman pun sudah tiada kerana kejadian ini terbongkar selepas 6 bulan kemudian setelah ibu bapa mertua suspek datang ke rumah mereka untuk menjemput cucunya. Suspek berkeras mengatakan isterinya yang membunuh mangsa, bukan dia. Suspek mereka-reka cerita mangsa mandi bersama isterinya dan mangsa dilemaskan dalam bilik mandi. Kenyataan suspek ditolak mahkamah. Mangsa mati semasa didukung suspek.
Jadi, apa yang berlaku pada mangsa hanya suspek yang tahu. Sekiranya suspek tidak bersalah, kenapa suspek tergesa-gesa mahu menanam mayat mangsa? Perbuatan suspek menandakan suspek sebenarnya yang bertanggungjawab membunuh mangsa. Hakim Mahkamah Tinggi Taiping iaitu Zakaria Sam memutuskan pada Januari 2008 suspek bersalah membunuh mangsa yang berusia 4 tahun 6 bulan ketika kejadian di Kampung Pasir, Kamunting, Taiping. Tiada keraguan yang ditimbulkan bagi menafikan perbuatan membunuh dilakukan suspek. Isteri suspek tidak bersalah dalam kejadian ini. Dia tidak dikira bersubahat dalam membunuh. Semasa hidup bersama, mangsa sering dibuli dan didera suspek. Tetapi, punca sebenar bagaimana mangsa dibunuh masih menjadi tanda tanya. Keputusan Mahkamah Tinggi Taiping dirayu oleh peguam bela suspek ke Mahkamah Rayuan. Suspek dikatakan tidak berniat untuk membunuh mangsa. Jadi, suspek perlu didakwa atas kesalahan menyebabkan kematian dan bukannya kesalahan membunuh. Panel Hakim Mahkamah Rayuan pada Mac 2010 memutuskan suspek terlepas dari hukuman gantung sampai mati. Suspek dipenjara 18 tahun atas kesalahan menyebabkan kematian. Suspek dianggap tidak mempunyai niat untuk membunuh mangsa. Penghakiman penuh kes ini boleh dirujuk dalam kes pendakwa raya lawan Syahrul Izzuan 2010-8 MLJ 419 Mahkamah Tinggi Taiping. Weh, nanti dulu. Jangan skip video ni. Kalau korang suka dengan fakta menarik yang berada di kedudukan 5 teratas, korang boleh pergi ke YouTube channel Paling Top. Jangan lupa subscribe tau. Bukan kena bayar pun.